Salam sejahtera, hari ini kumpulan 1 akan membentangkan satu slide yang bertajuk Perangkap Kamera di Hutan Sfera UMS. Yang pertama yaitu pengenalan, di mana perkembangan teknologi telah mengubah secara signifikan cara penyelidikan dijalankan serta kaedah pengumpulan data biodiversity. Kamera perangkap ataupun kamera trap merupakan kamera otomatik yang dilengkapi dengan sensor gerakan dan sensor inframerah untuk merakam image atau video hidupan liar tanpa memerlukan kehadiran manusia di lokasi kejadian. Keadaan ini merupakan teknik persempelan tidak invasif yang membolehkan hidupan liar diperhatikan dalam habitat semula jadi tanpa mengganggu tingkah laku ataupun menyebabkan tekanan kepada haiwan. Kebaikannya pula ialah ianya boleh beroperasi secara berterusan selama 24 jam dalam pelbagai keadaan persekitaran. Ianya juga dapat mengelakkan kehadiran manusia yang suka diperhatikan melalui kaedah tinjauan konvensional. Kemajuan teknologi digital meningkatkan lagi keupayaan kamera perangkap melalui pembangunan sistem peimagean beresolusi tinggi, pencahayaan inframerah tanpa kilauan, penghantaran data tanpa wayar secara mesin nyata, integrasi sistem kedudukan global, serta penggunaan kecerdasan buatan. Ianya bagi tujuan pengecaman spesies dan penganalisis data. Kamera perangkap juga meningkatkan kecekapan, ketepatan, dan membolehkan program pemantapan hidupan liar sekaligus membolehkan penyelidikan dijalankan dengan lebih menyeluruh merangkui pelbagai jenis landscape. Untuk objektif kajian di sini pula, yang pertama ialah memberikan penerangan ringkas mengenai kaedah persimpulan bukan invasif. Kedua, mempelajari proses dan teknik pemasangan kamera trap atau dikenali sebagai kamera perangkap. Seterusnya, mempersiapkan pelajar untuk menjalankan aktiviti pemasangan kamera trap di lapangan menggunakan kaedah yang sesuai. Bagi poin 3.1 yaitu kawasan kajian. Kawasan kajian bertempat di air terjun berhampiran Pantai Odek, Universiti Malaysia Sabah, UMS. Merupakan kawasan semula jadi yang menyokong mamalia, burung, dan reptilia. Lokasi kamera dipilih berdasarkan denai haiwan, kesan tapak kaki, najis, dan sumber makanan. Kawasan yang perlu dielakkan ialah laluan manusia bagi mengurangkan gangguan dan meningkatkan keberkesanan rekaman. Untuk poin 3.2 yaitu spesifikasi kamera perangkap. Kamera otomatis dengan pendera gerakan inframerah pasif atau dikenali sebagai PIR. Fungsinya adalah untuk merekam image dan video secara otomatis apabila pergerakan dan perubahan suhu haiwan. Berfungsi pada waktu siang dan malam menggunakan lampu inframerah tanpa mengganggu hidupan liar. Setiap rekaman disertakan dengan tarik, masa, dan lokasi untuk memudahkan analisis data. Menggunakan card memori dan baterai sepanjang tempo persempelan. Untuk poin 3.3 pula, yaitu kamera trap setup. Kamera diperiksa terlebih dahulu bagi memastikan baterai dalam keadaan baik serta card memori dipasang dengan betul. Tarik masa, mode rekaman, dan sensitivity pendera diselaraskan mengikut keperluan kajian. Kamera dipasang pada patang pokok pada ketinggian kira-kira 30 hingga 50 cm dari permukaan tanah. Kamera dihalangkan ke laluan haiwan atau kawasan yang menunjukkan tanda aktiviti hidupan liar. Kawasan hadapan kamera perlulah dibersihkan daripada ranting, daun, dan rumput bagi menghilangkan rekaman palsu. Kamera diuji terlebih dahulu bagi memastikan ia berfungsi dengan baik sebelum tempo persimpelan dijalankan. Seterusnya, 3.4 iaitu reka bentuk dan persempelan. Kajian ini menggunakan persempelan yang sistematik. Perangkap kamera dipasang di lokasi yang mempunyai tanda kehadiran haiwan. Seterusnya, kamera ini juga dipasang pada ketinggian 30 hingga 50 cm pada paras pokok. Jarak antara kamera mencukupi untuk mengelakkan pertindihan kawasan pengesanan, dan kamera ini juga beroperasi selama 24 jam sepanjang tempoh kajian. Untuk 3.5, prosedur pengumpulan data, kamera diprogramkan untuk beroperasi selama 24 jam sehari, dan manakala lokasi, tarikh dan masa setiap kamera direkodkan. Kemudian, kamera merakam imej atau video secara automatik apabila mengesan pergerakan. Pemeriksaan berkala dilakukan, bateri dan kad memori diganti jika perlu. Data dipindahkan
ke komputer untuk pemprosesan hasil kajian. Bagi metodologi kajian mengenai analisis data, imej dan video disusun mengikut stesen, tarikh dan masa. Spesies dikenal pasti dan pengesanan bebas direkodkan. Imej pendua dikira sebagai satu pengesanan, manakala data dianalisis menggunakan jadual dan graf. Hasil digunakan untuk menilai kepelbagaian, kekayaan spesies dan kelimpahan relatif mamalia. Berdasarkan data kamera perangkap pada 22 Mei jam 10.18 pagi, dengan persekitaran suhu 23 darjah Celsius, seekor tupai pinang atau Calasiurus notatus telah berjaya dirakam. Spesimen ini sedang memanjat pokok yang berkemungkinan menunjukkan aktiviti pencarian makanan. Tingkah laku ini menunjukkan bahawa spesies ini sangat bergantung kepada pokok dan kanopi hutan untuk bergerak serta mendapatkan perlindungan. Selain itu, kehadiran tupai pinang menunjukkan ekosistem hutan di sfera UMS masih stabil kerana spesies ini berperanan sebagai agen penyebaran benih yang membantu proses regenerasi semula jadi dan mengekalkan struktur hutan. Baiklah, saya akan membentangkan bahagian perbincangan. Yang pertama tentang keberkesanan perangkap kamera dalam tinjauan hidupan liar. Perangkap kamera merupakan kaedah yang sangat berkesan untuk memantau hidupan liar kerana dapat mengesan kehadiran haiwan dengan lebih tepat dan jelas tanpa mengganggu habitat semula jadi mereka. Berdasarkan kajian, penggunaan perangkap kamera adalah 88% lebih berkesan berbanding dengan perangkap hidup. Selain itu, ia turut menyediakan bukti visual seperti gambar dan video yang dapat membantu penyelidik mengenal pasti spesies serta memantau biodiversity dengan lebih mudah. Bagi tafsiran indeks kepelbagaian spesies dan kelimpahan relatif, kajian ini berjaya yang diperoleh oleh ialah 0.693 yang menunjukkan tahap kepelbagaian spesies mamalia di kawasan kajian adalah rendah. Hanya sebilangan kecil spesies berjaya direkodkan yang bermaksud tiada spesies yang dikenal pasti mempunyai taburan rekod yang agak seimbang. Selain itu, kedua spesies tiada mempunyai spesies yang mendominasi kawasan kajian. Walau bagaimanapun, keputusan ini mungkin tidak menggambarkan keadaan sebenar, manakala tupai pinang ialah faktor yang mempengaruhi aktif pada waktu siang. Kehadiran kedua-dua spesies ini menunjukkan hanya satu kawasan kajian masih mempunyai habitat yang sesuai untuk menyokong mamalia kecil meningkatkan ketepatan kajian pada masa lebih banyak beberapa penambahbaikan boleh dilakukan seperti memanjangkan lebih banyak kamera perangkap, menambah bilangan kamera perangkap, menempatkan kamera di lokasi yang lebih strategik serta menggunakan kelimpahan relatif. Kajian ini berjaya merekodkan dua spesies. Salam sejahtera, saya Ahmad Zul Ismail bin Abdul Muji dengan nombor metrik BF24110-135. Hari ini saya akan membincangkan tentang perbandingan dengan kajian sebelumnya. Yang pertama adalah persamaan dapatan. Persamaan dapatan ini terbagi kepada tiga, yaitu yang pertama adalah hutan UMS masih menyokong kepelbagaian hidupan liar, dan kedua adalah selaras dengan kajian kamera perangkap di sfera UMS, dan ketiga adalah membuktikan hutan UMS merupakan habitat penting bagi hidupan liar. Itu adalah untuk persamaan dapatan. Bagi dengan perbezaan dapatan pula adalah bilangan spesies yang direkodkan berbeza daripada kajian terdahulu, dan seterusnya adalah perbezaan dipengaruhi oleh tempo persempelan, bilangan kamera perangkap, lokasi pemasakan kamera, keadaan cuaca dan juga gangguan manusia. Dan yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi pengesanan kamera. Biaya yang terbagi kepada tiga juga. Yang pertama adalah aktiviti harian haiwan, dan kedua adalah ketersediaan sumber makanan, dan yang ketiga adalah keadaan dan struktur habitat. Cadangan penambahbaikan pemasangan kamera trap. Yang pertama, pasang di lokasi yang strategik, iaitu laluan haiwan, sumber air, kawasan bertanda hidupan liar. Yang kedua, laraskan ketinggian dan sudut kamera untuk imej yang lebih jelas. Yang ketiga, gunakan bateri tahan lama dan kad memori berkapasiti tinggi. Yang keempat, lakukan pemeriksaan berkala bagi memastikan kamera berfungsi dengan baik. Seterusnya, cadangan pemantauan masa hadapan.
panjangkan tempoh pemantauan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Yang kedua, tambah bilangan kamera trap di beberapa lokasi. Yang ketiga, jalankan pemantauan pada musim yang berbeza. Dan yang keempat, gabungkan kamera trap dengan kaedah persampelan lain untuk meningkatkan ketepatan data. Seterusnya, saya Rizwan bin Adulmi, nomor matriks BF24110094. Seterusnya dapat disimpulkan kajian ini dapat mencapai objektif yaitu kaedah bukan invasif untuk pemantauan hidupan liar serta pengumpulan data juga tidak mengganggu habitat semula jadi. Kajian ini juga dapat mengenal pasti spesies yang dikesan yaitu tupai pinang serta musang pulut. Akhir sekali dalam kajian ini kita dapat menunjukkan keberkesanan kamera trap yaitu beroperasi 24 jam tanpa penyelidik serta rekod aktiviti siang dan malam. Akhir sekali kamera trap dapat mengesan haiwan dengan tepat dan berkesan.